Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya NB. Saya hari ini nak berikan formula bagaimana dan apakah caranya untuk tuan-tuan dan puan-puan meletakkan harga kepada produk masing-masing di dalam Jom Dapur. Okey, pertama sekali ingin saya maklumkan di sini iaitu apa juga produk harga yang tuan-tuan dan puan-puan nak letak di dalam Jom Dapur semasa upload ataupun naikkan pada profil produk. Yang pertama, ingat ya, adalah 0%. Apa 0% maksud di sini? Setiap harga yang tuan-tuan dan puan-puan letak, jangan letak tambahan markup peratusan apa-apa sekalipun. Kerana Jom Dapur tidak mengenakan sebarang potongan cas kepada produk yang masing-masing letakkan harganya. Contohnya, kalaulah produk yang perempuan dan tuan-tuan dah siapkan nak jual, setelah kira kos, bahan mentah, kos-kos yang lain-lain, dan ambil keuntungan sedikit, mungkin 20% atau 30%, maka jadi harga dia RM10 contohnya, ya, RM10. Ya, boleh nampak ya, RM10 ni. Jadi itu saja harga yang perlu diletak dalam kolom harga bila kita isikan harga di dalam description produk, tentang info produk dalam apps tu tadi. Jangan tambah lagi RM10 ni, ada nak kira, mungkin nak kena markup 30% ke 15%, tak perlu langsung. Mungkin nak letakkan harga campur delivery cost ke, pun tak perlu langsung. Hanya perlu letak harga yang telah ditentukan oleh tuan-tuan dan puan-puan semasa membuat costing. Contoh yang paling mudah yang ingin saya jelaskan di sini, ada yang menyatakan harga Jom Dapur lebih mahal. Tuan-tuan dan puan-puan, Jom Dapur mengenakan charge 15%, 15% kepada pembeli daripada harga yang telah ditetapkan. Kalau dah letak RM10 sebagai harga yang dalam description tu nanti, dalam kolom yang ada dalam apps, maka automatik akan dikira diletakkan tambahan 15% daripada harga. Kalau RM10 akan jadi RM11.50. Mana datang RM11.50? Tambahan 15% yang kita kenakan kepada pembeli, bukan kepada penjual. Tuan-tuan dan puan-puan tidak akan dikenakan potongan apa-apa. So jadilah dia RM11.50. Kemudian daripada RM11.50, ia akan dikenakan lagi 10% daripada RM11.50 itu tadi atas faktor untuk servis, teks dan sebagainya kepada kerajaan. Kerana Jom Dapur kena bayar teks kepada kerajaan atas aktiviti jual beli, dan itu adalah kewajipan kepada Jom Dapur. Maka 10% yang kita kenakan itu tadi bukan pergi kepada Jom Dapur, tetapi servis charge, servis teks kepada kerajaan. Jadi kalau kita ambil hitungan di situ saja pun baru 15 campur 10, baru 25%. Kalau semua nak tahulah kenapa harga dia naik, 25%, 15% kita charge kepada pembeli, 10% kepada hitungan untuk cukai, hitungan untuk servis charge yang tidak akan masuk dalam kantung Jom Dapur. Maka total di situ pun baru 25%. Berbanding dengan platform yang sedia ada, pada harga yang tuan-tuan dan puan-puan letak RM10, dia akan naikkan markup paling kurang 30%. Jadilah dia RM13. Ya, RM13 daripada harga RM10. Maka di situ saja harga dah naik. Tetapi dengan Jom Dapur tak perlu naik sampai RM13. Kekalkan RM10. Jadi harga itu akan dihitung jadilah RM11.50 kepada pembeli. Tak sampai pun lagi RM13. Sebab di sini dah ada 30%. Malah kalau kita hitung campur dengan 10% yang ke depan, tetap masih 25%. Rendah lagi daripada 30%. Jadi tak ada sebab kenapa produk ini boleh jadi mahal. Lagi satu saya nak jelaskan sini. Bila saya beli roti canai di restoran, macam di NZ Restoran, di sini ada NZ Restoran Saya datang pejabat Jom Dapur, kita ada di depan sana.
Satu keping NZ restoran Dolce Chanai dia kosong RM1.20. Bayangkan NZ tu ada pekerja yang ramai, berpuluh pekerja dia. Sewa dia sebulan RM30,000 dia bayar, sewa kedai. Dia jual RM1.20. Sebab daripada RM1.20 tadi dia dah hitung berapakah yang perlu dia letakkan margin, berapa kos dia sebenarnya, termasuk kos pekerja, kos bahan mentah, kos tempat sewa kedai dan sebagainya. Tetapi dia boleh pergi dengan harga RM1.20. Macam mana pula kita yang niaga kecil boleh jual pula RM1.70? Jadi ini sini kenapa perlunya menghitung secara praktikal. Sepatutnya bila kita berniaga secara kecil-kecilan, dahlah kita tak kenakan persentage. Bawah RM10, bawah RM1 boleh jual sebenarnya. Bawah RM1 kita boleh jual. Sebab kalau tuan-tuan dan puan-puan jual RM1.20, berarti dalam RM1.20 tadi kena ada margin dia. Kena bayar duit sewa, duit pekerja, gaji pekerja. Tapi tuan-tuan dan puan-puan berniaga di kawasan yang tidak semahal restoran yang besar dan sepatutnya kos itu kecil. Maka di sini contoh-contoh tak sepatutnya harga menjadi tinggi. Mustahil boleh menjadi tinggi kerana 0% dah kita berikan. Dan tidak lagi perlu mengeluarkan kos pemasaran, tak perlu keluar lagi kos pekerja yang ramai. Jadi hitung betul-betul kerana daripada hitungan itu tadi, harga yang tuan-tuan dan puan-puan miliki dan berikan kepada customer pasti adalah harga yang sangat ekonomi. Jadi itu saja daripada saya untuk sesi kali ini. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, pembeli yang akan menentukan sama ada mereka akan beli atau tidak beli produk yang tuan-tuan dan puan-puan jual. Jadi Jom Dapur adalah platform jual beli. Bukan Jom Dapur yang beli produk tuan-tuan dan puan-puan. Pembeli yang ada di dalam Jom Dapur yang akan beli kepada apa yang kita paparkan di dalam platform digital Jom Dapur. Jadi jangan salahkan Jom Dapur apabila tidak ada pembeli. Kerana kami mendapat banyak sangat komplain daripada pembeli-pembeli yang mengatakan harga lebih mahal, terlalu mahal. Maka di situ datanglah cara kita berfikir, mustahil harga mahal kecuali cara kira tuan-tuan dan puan-puan banyak kesilapan dia. Jadi untuk mengelakkan kesilapan itu, jika tidak jelas, tidak faham, berhubung dulu dengan pihak admin Jom Dapur di Telegram group @jomdapur. Tanya kepada kami. Dan jika kami dapat membantu, itu merupakan satu servis yang kami berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ingat Jom Dapur untuk mereka-mereka yang ingin mendapat manfaat yang lebih. Peniaga-peniaga kecil, peniaga-peniaga di rumah, dan juga mereka-mereka yang membeli adalah mereka-mereka yang inginkan servis yang baik, harga yang baik. Terima kasih daripada saya, MB.